Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan penyoal bertanya, saya ingin bertanya dan mewakili teman saya. Ustaz, bagaimana kita nak tahu duit yang kita dapat KWSP RM 4,000. Lepas tu pada hari yang sama kawan kita juga ada masukkan duit, tapi duit yang kawan kita bagi tu dari jalan yang tak elok, yakni judi. Manakala duit-duit kita dah bercampur dalam satu bank yang sama. Kawan saya bertanya, adakah semua duit yang dicampurkan dalam bank menjadi haram? Tolong perjelaskan Ustaz. Terima kasih. Baik, dalam persoalan ini, kalau kita ada duit 4,000 KWSP, 4,000 tu tak jadi haram dengan bercampur duit yang haram. Jika betul duit tu haram, duit kita 4,000 kekal duit yang halal. Duit ni bukan seperti air. Air, kalau air yang kurang dari 2 kolah berdasarkan pandangan dalam mazhab Syafi'i, kalau bercampur dengan najis, maka semua air itu menjadi najis. Duit tak sama dengan najis. Jadi duit KWSP yang 4,000 tu jangan risau, halal tanpa ragu. Yang haramnya, duit yang haram yang dimasukkan kemudian. Itu pertama. Yang kedua, disebut dalam soalan ni, kawan masukkan duit tapi duit yang kawan kita bagi dari jalan yang tak elok atau yakni judi. Ya, persoalan ini wallahu taala alam, ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sebahagian ulama berpandangan duit yang diperolehi dari judi dia haram digunakan oleh orang yang berusaha memperolehinya dari judi. Maknanya dia berusaha, dia melakukan perkara yang diharamkan oleh syarak, iaitulah judi. Perbuatan dia itu haram. Manakala duit itu kalau diberi kepada orang lain tidak mengambil duit judi, tetapi orang lain mengambil duit milik dia yang dia perolehi dari judi. Transaksi yang kedua tu sebahagian ulama berpandangan dia tidak ada kaitan dengan yang transaksi yang pertama. Akad yang kedua tidak ada kaitan dengan akad yang pertama. Antara alasan mereka iaitulah kita tak disuruh untuk menyemak-nyemak, mencari-cari dari mana sumber duit yang dari seseorang yang berikan kepada kita. Agama tak suruh buat hal sedemikian. Kerana itu kita akan tengok Nabi SAW berinteraksi ataupun melakukan jual beli, menerima hadiah dari orang Yahudi Madinah, sedangkan orang Yahudi Madinah kuat ataupun sentiasa mengamalkan riba, sedangkan riba itu haram. Mereka, orang Yahudi, mengamalkan riba haram, tetapi apabila mereka memberi hadiah susu kepada Nabi, daging kepada Nabi, Nabi memakannya tanpa Nabi tanya apakah duit itu dari riba atau seumpamanya. Sedangkan Nabi tahu orang Yahudi banyak berinteraksi dengan riba. Kerana Nabi bukan mengambil duit riba, tetapi Nabi menerima pemberian dari orang Yahudi. Maka sama dengan situasi yang bertanya, saudari mengambil pemberian dari, menerima duit dari pemberian kawan saudari. Asalnya harus. Cumanya kalau kita dah pasti duit itu sebagai duit diperolehinya daripada judi, sebagai protes kita kepada tindakan dia berinteraksi ataupun memperolehi duit itu dari jalan judi, maka sewajarnya untuk kita menolak pemberian itu sebagai satu bentuk protes kita tidak setuju dengan tindakan tersebut. Jawapan saya ini terkecuali kalau duit itu kita tahu duit curi. Jika seseorang dia mencuri duit dari seorang lain, dia bagi tahu kepada kita, memang kesemua para ulama sepakat duit itu adalah haram. Kesemua para ulama sepakat duit itu adalah haram kerana perbuatan mencuri tidak memindahkan pemilik duit itu kepada orang yang mencuri. Sebaliknya duit itu kekal milik orang yang dicuri duitnya. Jadi kalau kita tahu haram, kesemua para ulama kata haram kita mengambil duit hasil dari mencuri dan mengambil hak orang lain. Manakala selain daripada itu, termasuk dari kerja-kerja yang dilakukan cuma yang tidak memenuhi, tidak dibenarkan syarak, seperti berjudi, seperti terlibat dengan riba, seperti lain-lain lah kerja-kerja yang dia usahakan tetapi duit itu duit dia, tapi dia memperolehinya dari jalan yang haram. Sebahagian ulama kata kalau dia beri duit itu kepada kawan dia, dia gunakan duit itu untuk keluarga sebagai nafkah, isteri dan anaknya berhak mengambil kerana mereka bukan ambil duit judi, sebaliknya mereka mengambil duit yang telah diperolehi oleh suami mereka.
Kalau duit itu dari duit judi. Jadi akad yang kedua tu dia tak sama dengan akad yang pertama. Dia tidak bersambung. Sekalipun demikian, saya tidak nafikan ada juga ulama yang tetap mengharamkan perkara tersebut. Kerana itu saya kata tidak menerima duit itu adalah langkah berhati-hati. Dan demikian juga tak menerima duit judi itu ada unsur, ada sumbangan dakwah kepada orang yang terbabit di dalam judi supaya dia berhenti segera dari terbabit dengan judi. Uh, dan itu adalah jalan yang lebih wara'. Wallahu a'lam.